Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersiaran lagi bagi meneruskan pembacaan kita daripada kitab Fathul Mu'in. Hari ini kita akan sambung perbicaraan kita Masya Allah. Kita ambil sedikit daripada belakang, daripada awal. Tengok balik daripada perkataannya yusannu i'tikafu kulli waqtin, ataupun yusannu i'tikafun kulla waqtin. Yusannu i'tikafun kulla waqtin, disunatkan akan beriktikaf kulla waqtin, setiap waktu. Hukum i'tikaf ini, hukum i'tikaf adalah sunat muakkad. Hukum i'tikaf adalah sunat muakkad. Kita baca undur sikit belakang. Di dalam matan Fathul Mu'in tidak dinyatakan apakah jenis sunatnya i'tikaf. Namun dalam matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dinyatakan huwa sunnatun muakkadah. Jadi beriktikaf ini hukumnya sunnat muakkad. Sunnat muakkad. Kulla waqtin. Dan kulla waqtin ini adalah zaraf kepada yusannu. Maksudnya hukum sunat itu adalah setiap waktu. Hukum sunat untuk i'tikaf adalah setiap waktu. Maknanya pada asalnya tidak ada waktu yang makruh i'tikaf min haisul waqt, daripada segi waktu. Macam contohnya kan sembahyang, ada waktu-waktu yang haram ataupun makruh sembahyang alal khilaf. Adapun i'tikaf, hukum sunatnya itu adalah setiap waktu. Setiap waktu. Dalam kitab I'anah menyebut hatta awqatil karahah,
hukum sunat itu meliputi sehingga waktu-waktu yang apa? Yang makruh ataupun haram. Makruh tahrimi. Habis. Kemudian wa huwa lubsun. Wa huwa lubsun. Waw istinaf. Apakah yang dimaksudkan dengan i'tikaf? Apakah yang dimaksudkan dengan i'tikaf? Lubsun. Lubsun. Fauqa qadri tuma'ninatis salah. Lubsun fauqa tuma'ninati qadri salah. Ini ta'rif i'tikaf. Wa huwa lubsun fauqa qadri tuma'ninati salah walau mutaraddidan fi masjidin. Walau mutaraddidan fi masjidin. Jadi apa dia punya keterangan tentang i'tikaf dalam kitab Fathul Mu'in? Wa huwa lubsun. I'tikaf ini adalah memberi makna lubus. Berdiam. Berdiam diri. Okey. Daripada perkataan lubsun, dalam kitab Fathul Mu'in telah ta'rifkan sebagai apa? Lubsun fauqa qadri tuma'ninatis salah fi masjidin. Kita berhenti titik kat situ. Kita ambilnya sebagai ta'rif i'tikaf. Lubsun kait pertama, fauqa qadri tuma'ninatis salah. Kait yang kedua, fi masjidin. Fi masjidin, kait yang ketiga. Okey? 3 kait. Lubsun fauqa qadri tuma'ninatis salah fi masjidin. 3 kait. Boleh? Okey. Saya ambil ta'rif i'tikaf yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Manhajul Qawim. Dalam kitab beliau Al-Manhajul Qawim. Dalam Al-Manhajul Qawim, Ibn Hajar telah ta'rifkan i'tikaf itu sebagai lubsun makhsusun min syakhsin makhsusin fi makanin makhsus. Lubsun makhsusun min syakhsin makhsusin. Min syakhsin makhsusin fi makanin makhsus. Lubsun makhsus. Okey. Kita cuba gandingkan keterangan dalam Al-Manhajul Qawim dengan Fathul Mu'in. Okey? Anak murid dengan guru. Guru dengan anak murid. Lubsun makhsus. Berdiam yang khusus. Okey? Berdiam yang khusus. Jadi, bila disebut berdiam yang khusus, maksudnya bukan semua berdiam masuk dalam i'tikaf. Ada syarat dia. Jadi syarat dia itu lubsun makhsus. Kita boleh ambil daripada Fathul Mu'in. Makhsus ataupun lubsun makhsus itu ditafsirkan sebagai apa? Fauqa qadri tuma'ninatis salah. Fauqa qadri tuma'ninatis salah. Fauqa, lubsun makhsus ni apa dia? Iaitu apa? Fauqa qadri tuma'ninatis salah. Nampak tak? Kita gandingkan.
Berdiam yang khusus. Berdiam yang khusus tu maksudnya dia punya kadar dia melebihi kadar tumak-ninah solah. Tak cukup lagi. Lubsun maksus ni kita tafsirkan dengan dua. Kena cukupkan kait ni. Lubsun maksus dengan makna fauqa qadri tumak-ninati solah biniyatil i'tikaf. Kena dua tu. Lubsun maksus itu maksudnya fauqa qadri tumak-ninati solah biniyatil i'tikaf. Sebab kalau berdiam saja lebih daripada kadar tumak-ninah solah, tapi kalau tak ada niat i'tikaf, tak jadi juga i'tikaf. Betul tak? Itu dah dijelaskan. Kemudian lubsun maksus min syakhsin maksus. Min syakhsin maksus. Daripada orang yang khusus. Daripada perkataan daripada orang yang khusus, kita dapat kesan bahawasanya orang yang sah iktikafnya itu ada syarat-syaratnya. Orang yang sah iktikaf dia itu, dia ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Jadi tak cukup syarat, maka orang itu, syakhsin maksus itu, maka tidak sahlah. Jadi apakah syarat orang yang nak iktikaf? Syarat dia. Syarat iktikaf. Syakhsin maksus. Dalam matan Fathul Mu'in, setakat yang kita baca, tak ada. Setakat yang kita, tapi akan ada sebut ke depan. Jadi, apakah syarat mu'takif? Syarat mu'takif. Orang yang nak iktikaf. Jadi, syarat dia adalah pertama apa? Islam. Syarat syakhsin maksus itu, ataupun syarat mu'takif, pertama dia mesti Islam. Syarat pertama Islam. Syarat yang kedua, dia mesti berakal. Islam dan dia mesti berakal. Mesti berakal. Mesti berakal. Okey? Syarat kedua berakal. Dalam kitab i'anah, takbir yang digunakan tamyiz. Dalam kitab i'anah, takbir yang digunakan tamyiz. Tamyiz. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah berakal. Aqlun, tamyiz sama. Syarat mu'takif yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla yakuna junuban. Jadi empat. Okey? Jadi maknanya apa? Syarat nak jadi mu'takif ini pertama Islam. Yang kedua berakal ataupun tamyiz. Yang ketiga an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. An-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Dan syarat yang keempat adalah alla yakuna junuban. Alla yakuna junuban. Syarat yang ketiga dan keempat itu, kita boleh ringkaskan. Kita boleh guna perkataan ataupun takbir yang lebih ringkas, iaitu takbir ini saya ambil daripada kitab i'anah, al-khuluwu 'anil mawani'. Al-khuluwu 'anil mawani'. Jadi kalau kita guna takbir al-khuluwu 'anil mawani', maka dia jadi tiga saja.
Okey? Dia jadi 3. Iaitu pertama Islam, yang kedua tamyiz ataupun berakal, yang keempat, yang ketiga al-khulu 'anil mawani'. Tapi mungkinlah dia gitulah. Kita sebutkan kitab ni bila perbahasan dalam muqaddimah minhaj, maka dinyatakan bahawasanya ashab kita menulis kitab. Ada yang tulis panjang, ada yang tulis pendek, mukhtasar ada, mutawwal ada. Sama ada kitab itu mukhtasar, sama ada kitab itu mabsut, mutawwal, dia tetap ada faedah tertentu. Tetap ada faedah tertentu. Faedah tertentu. Jadi contohnya lah, kalau kita guna ta'bir al-khulu 'anil mawani'. Kan ta'bir itu, dia agak tidak wadih. Sebab dia kan menggunakan istilah mawani'. Jadi, oleh kerana matan al-muqaddimatul hadramiyah ini, sifat matan dia ini bukanlah untuk orang yang tinggi. Maka takbir yang digunakan, takbir yang lebih jelas, idah, lebih jelas, supaya takbir tu tak perlu nak ditafsirkan lagi. Takbir tu tak perlu nak ditafsirkan lagi. Jadi al-khulu 'anil mawani', memanglah dia ini akan merangkumkan syarat nombor 3 dan syarat nombor 4. Tetapi ialah perkataan itu mungkin akan diminta penjelasan lagi. Mawani' tu maksudnya apa? Mawani' tu maksudnya apa? Mawani' tu maksudnya haid, nifas dan junub. Jadi justru itu dalam kitab yang martabat seperti Al-Muqaddimatul Hadramiyah, dia guna konsep apa? Jelaskan. Idah, tabsid, bast, jelaskan. Maka disebut dengan perkataan yang mana wadih. Tak guna hanya perkataan mawani', tetapi terus dijelaskan. An-naqa'u 'anil haidhi wan nifas, nombor 3, dan keempat alla yakuna junuban. Dia masalah penggunaan takbir ni, penggunaan takbir, dia sangat penting untuk penyampaian, penulisan. Ustaz saya kata, Syekh Ali Al-Waqidi, Ustaz Muaz Roslan pun belajar dengan Syekh Ali Al-Waqidi. Dia sebenarnya walaupun matan tu kecil, tetapi orang yang mahir buat matan ni, kurang. Sebab nak buat matan ni dia perlu kemahiran yang tinggi. Nak buat matan, dia perlu kemahiran yang tinggi. Kenapa dia perlu kemahiran yang tinggi? Dia perlu mempunyai satu maklumat. Maklumat yang besar. Tapi maklumat yang besar itu dia perlu kompreskan dengan perkataan, dengan sirah yang mana merangkumkan perkara yang perlu dirangkumkan. Jadi Syekh Ali Al-Waqidi menyatakan bahawasanya pada zaman ini sebenarnya sukar untuk didapati orang yang mempunyai keupayaan membuat matan. Mempunyai keupayaan membuat matan. Ya, sebab itu kita dalam penyampaian hukum, maka kalau fiqh ni dia syak. Kita terangkan dengan perkataan yang syak. Syak kepada jawapan. Tapi dengan meraihkan kait-kait yang penting. Kait-kait itu kadang-kadang bergantung kepada mustafti mungkin. Kita tengok, adakah teks jawapan itu untuk orang persendirian ataupun untuk orang yang umum. Maka penulisan sirah jawapan ini dipelajari. Dilatih. Jadi kalau orang belajar ifta, kalau di India, Pakistan ni dia ada sistem Darul Ifta.
yang mana sebenarnya tempat kita tak ada, Malaysia. Kelas Darul Ifta. Yang Syekh Muhammad Awamah, kalau tengok dalam kitab Ma'alim Irsyadiyah, beliau seperti menyatakan, maknanya mendambakan supaya sistem ifta yang mana ada dibuat secara meluas di India, di Pakistan, di Bangladesh ataupun diasaskan oleh Deoband, sistem tersebut diwujudkan, iaitu latihan mengeluarkan fatwa. Dia latihan mengeluarkan fatwa. Orang yang nak masuk kelas tu, dia sepatutnya dia sudah melepasi furuk. Dia sudah melepasi furuk. Tetapi apa yang dipelajari, antara yang dipelajari dalam Darul Ifta, iaitu mempelajari bagaimana menulis jawapan. Kadang-kadang jawapan tu betul, tapi dia punya sirah dia, jawapan tu betul, tetapi sirah jawapan itu tidak tepat. Maka pelajar yang berlatih ifta itu, soalan akan diberikan. Kadang soalan tu mungkin taklah rumit sangat, dan mereka akan tunjukkan jawapan kepada mufti. Maka mufti akan koreksi jawapan dia. Satu koreksi daripada jawapan tu betul ke tak betul. Itu memang basic lah. Jawapan tu betul ke tak betul. Maksudnya kalau benda haram-haram lah, sunat-sunat, makruh-makruh, itu memang basic dalam fatwa. Tetapi di samping itu, dia akan koreksi tentang cara pengolahan ayat, sirah yang digunakan. Maka akan dihantar kepada mufti. Mana mufti itu adalah musyrif yang mengendalikan pengajian ifta tersebut. Dia akan koreksi. Dia kata ayat ni tak betul, baiki. Sehingga pelajar itu terlatih dalam mengeluarkan apa? Mengeluarkan fatwa dengan isi yang betul dan pengolahan ayat yang betul. Ini selalu kita tekankan, dan kita dapat pelajari daripada Muqaddimah Minhaj dinyatakan bahawasanya Imam Nawawi misalnya, beliau tukar ibarat muharrar kepada ibarat lain. Bukan kerana ibarat muharrar tu dia punya madmun dia salah, tetapi di sisi Imam An-Nawawi ada sebahagian perkataan yang digunakan akan apa? Muhiman khilafas sawab. Itu perkataannya. Ada setengah perkataan yang mana mewahamkan, menggambarkan benda yang tak betul. Sedangkan betul, tapi mungkin ada perkataan-perkataan yang mungkin orang akan salah faham. Jadi orang yang nak menulis jawapan ini, dia kena belajar benda tu, kan? Bukan apa yang wahyu kat otak dia, dia tulis je kat Facebook. Apa je wahyu kat otak dia tentang sesuatu masalah bangkit, dia tulis. Di samping dia kena pastikan kesahihan jawapan, dia kena mempunyai keupayaan untuk menulis sirah jawapan tu dengan syak, dengan teliti, dengan meraihkan kait-kait yang tertentu. Okey. Dan ini juga dilatih dalam bahas masail. Ni banyak ni geng-geng bahas masail ni. Ustaz Fadli, Mumtaz, Ibrahim, Husnul, Luqman Dorani, Naufal, ni geng bahas masail. Jadi kan sebenarnya kita belajar di hujung bahas masail dengan musahihnya, moderatornya. Tapi di hujung tu kan belajar menulis sirah. Itu bukan biasa tu. Itu latihan menulis sirah jawapan. Itu adalah latihan sangat penting. Setelah kita berbahas, bermunaqasyah, kita dah dapat satu konklusi. Tapi konklusi tu perlu ditulis dengan sirah yang mantap. Dengan sirah yang mantap. Benda itu dilatih. Menulis dengan takbir yang mana dilatih oleh musyrif. Sehingga kan kalau kita lihatlah syarat-syarat untuk mengeluarkan fatwa, orang itu mesti mendapat latihan daripada mufti. Daripada apa? Daripada mufti. Syekh Haidar Hasan, guru kami, beliau menyebut dulu masa beliau belajar, semasa beliau belajar, beliau jadi tukang tulis fatwa bagi ustaz dia, iaitu Syekh
Battah. Syekh Daud Battah. Syekh Daud Battah. Jadi bila ada soalan yang dikemukakan kepada guru, maka perca kertas soalan itu akan ditulis jawapan oleh guru. Tukang tulisnya adalah syekh. Tulis tangan. Zaman tu memanglah tak ada komputer. Jadi daripada beliau menuliskan fatwa, sirah fatwa yang dikeluarkan oleh gurunya, beliau dapat belajar. Satu, dapat belajar menulislah dengan khat yang bagus. Khat. Yang kedua, beliau belajar daripada latihan menulis. Maknanya bila ada fatwa, beliau yang tukang tulisnya. Jadi bila dia tukang tulis tu, dia dapat belajar bagaimana gurunya memberi jawapan kepada soalan yang diberikan. Syekh Daud Battah. Jadi di situ. Jadi benda ini satu bab yang lain. Okey? Kita sambung. Jadi kita dah dapat min syakhsin makhsus fi makanin makhsus. Fi makanin makhsus ini, fi makanin makhsus maksudnya masjid lah. Maksudnya masjid. Masjid dengan segala juzuknya. Rahbah, sahan masjid, menara yang masuk dalam masjid, semua sekali. Okey? Faham tak? Okey, tadi saya sebut salah satu kaid dalam iktikaf ini, salah satu kaidnya adalah lubthun. Salah satu kaid adalah apa? Lubthun. Okey. Daripada perkataan lubthun, kita dapat fahami bahawasanya kalaulah tidak ada lubthun, sama ada secara hakiki ataupun hukmi. Okey? Lubthun ni dia ada hakiki, dia ada hukmi. Kalau tidak ada lubthun, maka tidak sah iktikaf. Kalau tak ada lubthun. Okey. Apakah maksud tiada lubthun? Maksud tiada lubthun ialah ubur. Mujarradul ubur. Mujarradul ubur. Jadi, kalau satu orang sekadar dia lintas je, maka dia tak cukup syarat. Walaupun dia punya kadar lintas tu, masjid tu besar, lebih daripada kadar tomak nina, tetap tidak sah iktikaf. Sebab apa? Syarat iktikaf dia mesti ada lubthun. Lubthun ni maksudnya sukun, istiqrar. Tapi lubthun ni dia ada hukmi, dia ada hakiki. Dalam matan Fathul Mu'in dinyatakan walau mutaraddidan. Jadi walau mutaraddidan ni adalah ghayah. Nak menyatakan dia kalau ikut sebenarnya orang yang mutaraddid, mundar-mandir. Orang yang mundar-mandir, kan? Orang yang mundar-mandir, dia tak ada istiqrar. Dia tak ada berhenti, dia tidak ada berdiam. Okey? Dia tidak ada berhenti dan dia tidak ada berdiam. Betul tak? Tak ada. Tetapi taraddud ni, mundar-mandir ni, dia dihukum sebagai lubs. Faham tak? Dihukum sebagai lubs. Jadi yang tak sah tu lintas ubur. Khalas. Yang tu tak sah. Tapi kalau taraddud, mundar-mandir, walaupun dia sebenarnya mundar-mandir tadi saya dah sebut, dia tidak ada unsur berdiam, berhenti, betul? Tak ada. Tetapi hukum dia seperti lubsun. Okey. Siapa boleh bagi contoh yang sama? Taraddud ini hukumnya lubsun dalam bab lain. Taraddud, mundar-mandir pergi balik, dihukum sebagai lubsun dalam bab yang lain.
bab apa? Ha? Siapa boleh bagi tahu? Dalam bab haid, dalam bab junub. Dalam bab junub. Yalah. Dalam bab junub. Kan dalam kitab sebut, kalau satu orang dia junub, dia lintas masuk masjid, boleh. Illa abiri sabil. Tapi kalau dia taradud, kan dihukum haram tu. Kalau dia taradud, dia pergi dan balik, maka dia hukum haram, betul tak? Dia hukum haram. Jadi samalah tu. Nampak tak? Di sini kita dah boleh ingat. Dalam bab i'tikaf, al-lubs. Dalam bab i'tikaf, al-lubs. Dalam bab apa? Dalam bab haid, junub. Jadi dia sama. Okey? Dia sama. Dah dapat dah. Awalau mutaraddidan fi masjidin au rahbatihi allati lam yutayaqqan huduthuha ba'dahu wa annaha ghairu masjidin biniyati i'tikaf. Ni semalam masalah rahbah kita telah bahaskan secara panjang lebar. Biniyati i'tikaf. Jar majrur muta'alliq kepada lubsun. Jar majrur biniyati i'tikaf. Jar majrur kembali kepada apa? Jar majrur kembali kepada lubsun. Lubsun biniyati i'tikaf. Lubsun fi masjidin. Fi masjidin jar majrur juga muta'alliq kepada lubsun. Fi masjidin. Biniyati i'tikaf pun kembali kepada lubsun. Okey. Saya ada share kitab dalam grup Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid. Kemudian ada juga talkhis kepada Tashilul Maqasid. Tashilul Maqasid. Karangan Ibnu Al-Imad. Ibnu Imad Al-Aqfasi. Ibnu Imad ni, Masya Allah, Allah Ta'ala, antara kelebihan beliau ataupun antara ciri khas penulisan beliau, Ibnu Imad, antara ciri khas penulisan beliau ni, kitab-kitab beliau kita dapati, beliau konsep penulisan beliau ni adalah jamak, menghimpunkan furu'. Contohnya kita ada baca kitab apa? Ma'fuat. Kan? Nazam Ma'fuat, karangan Ibnu Imad. Tengok bagaimana beliau telah mengumpulkan lebih 60 lebih najis-najis yang dimaafkan dalam satu nazam. Jami' furu'. Kita tengok dalam kitab Tashilul Maqasid, hukum hakam tentang masjid. Jadi kita boleh tengok lambakan furu' pelbagai. Pelbagai masail. Boleh tengoklah macam-macam masail berkaitan dengan masjid. Semua ada tu. Yang duk bincangkan sekarang tentang masalah apa? Masalah memasukkan budak kecil ke dalam masjid yang belum mumayyiz. Ada dalam kitab Ibnu Imad. Ada bahas tersebut. Yang kita duk bahaskan. Apa hukum dia? Makruh ke? Harus ke? Tentang masalah harta-harta masjid. Penggunaan lilin. Sehingga dia ada bahaskan, boleh ke nyalakan lilin pada waktu malam di masjid sedangkan tak ada orang. Zaman dulu kan pakai lilin. Biar je lilin tu menyala sepanjang malam. Dibahaskan. Kemudian dia ada bab tentang nazir. Bagaimana sepatutnya nazir. Nazir maksudnya pengurus wakaf masjid. Dalam bab masjid.
Bagaimana seharusnya dia menguruskannya. Ada dalam kitab tersebut. Wang-wang masjid yang diwakafkan untuk masjid, bagaimana pengurusan dia? Boleh ke wang masjid ni nak bagi dekat mangsa COVID, orang rumah terbakar? Boleh ke orang kampung rumah terbakar gunakan duit masjid yang disaluk, yang diwakafkan untuk masjid, diderma untuk maslahat masjid, kita guna untuk bantu orang kampung rumah terbakar? Boleh ke? Adalah dia punya ibarat dia tentang masalah menutup masjid, ighlaqul masajid yang berlaku sekarang. Sekarang taklah tutup habis. Tentang masalah menutup masjid, ada ataupun tidak, ada dalam kitab tu. Tentang masalah apa? Tentang masalah apa benda, banyaklah. Tentang berzikir kuat dalam masjid. Buat masjid ni tempat khangkar berzikir sampai ganggu orang nak semayang misalnya. Ada banyak perbahasan. Guna untuk ustaz mengajar, boleh ke? Orang tanya soalan lah. Sekarang ni waktu COVID, jadi masjid ni ustaz tak mengajar, tapi duit tu dia bagi kat ustaz. Boleh ke ustaz tu ambil? Dia tak mengajar apa-apa, live pun tidak. Ngajar untuk faedah orang kampung tu tak ada. Boleh ke? Ustaz-ustaz jawab lah. Kalau ustaz-ustaz dia nak cari yang boleh lah fatwa. Betul tak? Boleh lah, saya nak cari yang boleh ni. PKP ni. PKP ni kita punya kantong kita kurang ni. Kantong kita kurang. Boleh ke? Kalau ada fatwa boleh, baguslah kan? Kalau ada fatwa boleh, baguslah. Tapi malangnya tak boleh. Kalau tanya saya cakap tak boleh. Tanya saya cakap tak boleh. Okey? Mumtaz Ibrahim, ada pendapat lain? Itu kena buat bahas masail. Buat bahas dulu. Lepas PKP, buat bahas. Lepas tahu jawapan, baru kita tengok. Okey. Habis. Sekarang ni dalam bab iktikaf selalu saya ingatkan pelajar, dia punya masalah yang lebih rumit. Ini senang je ni yang kita baru baca tadi, ini senang. Yang lebih rumit lagi tentang masalah apa dalam bab iktikaf ni, hukum lah, iaitu dalam masalah apakah perkara yang memutuskan berturut-turut. Kalau orang itu dia iktikaf nazar berturut-turut, apakah perkara yang membatalkan iktikaf? Bilakah keadaan yang mana perlu diqadha balik masa-masa yang terluput dan seumpamanya? Dia jadi payah tu bukan sebab apa, dia punya furuk tu bercabang-cabang. Dia bercabang-cabang. Jadi oleh kerana furuk dia bercabang-cabang, dia jadi payah nak ingat. Sebab itu kita kena susun furuk tersebut supaya otak kita ni boleh ingat. Kita kena apa? Kita kena susun sehingga otak kita boleh ingat. InsyaAllah.
Okey, kita sambung. Walau kharaja. Ini yang payah ni sebenarnya dalam i'tikaf yang kita nak baca ni. Saya dah sebut tadi, dia punya payah dia sebab dia punya furuk tu bercabang-cabang. Sebab itu saya selalu ingatkan pelajar, kita antara cabaran dia fiqh tu susah. Satu bukan nak faham masalah tu susah, tapi masalah tu bercabang-cabang. Jadi cara kita nak ingat, kita kena buat talkhis. Okey? Cara kita nak ingat, kaedah dia, kita kena buat talkhis. Jadi saya selalu pesan kat pelajar, kita ni orang belajar, kita kena bantu diri kita sendiri. Waktu zaman belajar, satu orang dia tahu dia punya kelemahan. Ada orang dia tak boleh. Kalau satu benda tak dirajahkan, dia tak boleh buat. Dia tak boleh masuk benda tu. Jadi dia buat rajah lah. Ataupun dia tengok kita yang ada buat rajah. Ada orang kena lukis dulu baru faham. Jadi setiap orang dia tahu apa dia punya kehendak diri dia, kemampuan diri dia, maka dia bantu diri dia. Sebab itu ada kitab senang, ada kitab susah, ada kitab talkhis. Jadi pilihlah yang sesuai untuk kita, untuk bantu meningkatkan kita. Jadi kitab yang banyak sebut talkhis ni, khulasah ni, kitab Hasyiah Syarqawi. Hasyiah Syarqawi banyaklah. Kalau ada orang boleh kumpulkan dalam Hasyiah Syarqawi, banyak khulasah. Cuba tengok berapa banyak mungkin kita boleh dapat kumpulkan berpuluh-puluh khulasah yang dibuat dalam kitab apa? Dalam kitab Hasyiah Syarqawi. Okey? Kemudian Syekh Haidar Hasan, beliau menyebut antara cara Syekh Daud Battah, antara cara beliau mengajar, habis sahaja kelas beliau akan buat ringkasan. Syekh Daud Battah, habis sahaja kelas beliau akan buat khulasah. Misalnya saya ada tulisan tangan Syekh Daud Battah, tapi photostat lah, ambil daripada Syekh Haidar. Syekh Daud Battah sendiri yang tulis, iaitu khulasah bagi kitab tahrir. Khulasah bagi kitab tahrir. Sampai bab apa yang ada kat tangan saya ni, iaitu dalam sampai bab ghasab. Jadi masih ada lagi dalam bentuk tulisan tangan Syekh Daud Battah yang kita photostat daripada Syekh Haidar Hasan Salim Al-Waqidi. Okey, jadi kita kena bantulah. Kita kena bantu diri kita untuk faham. Jadi sebab tu wujudnya takrirat sadidah, betul. Tapi jangan baca takrirat je. Jangan baca takrirat sahaja. Takrirat itu memang dia mudah. Selalunya saya kalau bab iktikaf, saya suruh pelajar, lepas kita habis baca minhaj, kita akan tengok dalam takrirat. Jadi tujuan dia ambil takrirat tu supaya yang berserabut tu tengok macam mana takrirat susun. Macam mana apa? Macam mana takrirat susun. Bab ni iktikaf ni. Jadi bantulah diri sendiri. Tapi seperti mana yang kita selalu sebut, orang yang belajar ni dia kena latih minda dia untuk faham benda yang sulit, benda yang rumit. Okey? Okey, sambung. Walau kharaja walau li khala'in malam yuqaddir malam yuqaddir al-i'tikafa al-manduba awil manzura bimuddatin bila azmi audin jaddadan niyata wujuban in aradahu wa kadha idha ada ba'da al-khuruji li ghairi nahwi khala'in man qayyadahu biha ka yawmin
Ini, tengok ni. Jadi tengok macam mana kita nak susun. Macam ni. Kita bahagikan iktikaf ni. Iktikaf ni dia terbahagi kepada dua. Asas dia. Iktikaf terbahagi kepada dua. Satu, iktikaf mutlak. Iktikaf mutlak ni kalau kita nak bagi perkataan yang lain, maksudnya ghairu muqaddar bimuddah. Ghairu muqaddar bimuddah. Kita panggil iktikaf mutlak. Iktikaf mutlak. Satu lagi, i'tikaf muqaddar bimuddah. I'tikaf mutlak maksudnya i'tikaf ghairu muqaddar bimuddah. Satu lagi i'tikaf muqaddar bimuddah. Jadi pecah dua. Tengok. Pecah dua ni. Ini pecah ni, kita pecahkan ni untuk faham mana surah yang bila keluar masuk balik kena tajdidun niyah, mana surah yang bila masuk balik tak perlu tajdid. Tajdid maksudnya memperbaharui niat. Cuba tengok matan. Walau kharaja, kalaulah keluar, li khala, walau kharaja, walau li khala, ghayah. Kalaulah telah keluar, walau kana khurujuhu li khala, walaupun keluarnya itu untuk pergi tandas. Man tu adalah fa'il kepada kharaja. Oleh orang yang tidak mengkadarkan i'tikaf. Okey? Orang yang tidak mengkadarkan i'tikaf yang sunat ataupun i'tikaf nazar bimuddah. Bimuddah ini muta'alliq kepada yuqaddir. Bimuddah ini muta'alliq kepada yuqaddir bila azmin. Jadi bila azmin ni kita boleh i'rab dia ni, jar majrur ni dia jadi hal. Hala kaunihi ghaira azimin ala audin. Jaddadan niyata itu jawab kepada lau. Kena tulis dulu dia punya marja' dia. Dia punya nahu dulu, baru dia jadi. Man fa'il kepada kharaja. Walau li khala, takdir dia walau kana khurujuhu li khala. Al-mandub awil manzur sifat kepada al-i'tikaf. Bimuddah jar majrur muta'alliq kepada yuqaddir, lam yuqaddir. Bila azmin jar majrur kita takdir dia jadi hal keadaan. Tiada azam untuk kembali. Jaddadan niyata ini adalah jawab kepada lau. Jaddadan niyata. Okey? In aradahu ni adalah in aradahu dia punya jawab dia jaddadan niyata juga. Kita dapat ketahui daripada perkataan jaddadan niyah. Okey, dapat tak dia punya nahwu dia dulu? Dapat baru kita boleh terang. Barulah sedap sikit. Kalaulah keluar, walaupun dia keluar ni nak pergi tandas. Okey. Bila kita tengok qaid ni, lau li khala ni dia ada dia punya sebab dia. Nanti kat depan nanti kita akan belajar. Biasanya kalau keluar untuk hajat ataupun khala, biasanya dalam surah yang lain dia tidak akan memutuskan iktikaf. Maksudnya kalau siapa keluar untuk hajat, dia masuk balik tu, dia tak perlu nak, kalau nak dapat pahala iktikaf, dia tidak perlu memperbaharui niat dia. Tapi dalam surah lain, dalam surah ini, musannif ingin mengelakkan waham, salah faham. Mungkin orang ingat, kalau keluar nak pergi tandas ni, nak buang air,
mutlaqan. Dalam apa juga surah, dia tidak akan memutuskan iktikaf. Okey? Tak. Dalam surah ni, dia akan memutuskan. Okey? Sebab itu dia punya rahsia dia. Pengarang membawa walau li khala, walaupun dia keluar untuk pergi tandas. Okey. Siapa ni yang keluar ni? Orang yang mana tidak khususkan iktikaf dia, sama ada sunat ataupun nazar dengan tempoh. Hal keadaan dia tidak ada azam untuk kembali. Maka dia perlu memperbaharui niat dia. Okey, untuk surah yang pertama, siapa boleh buat khulasah dia? Surah pertama. Surah pertama ni. Siapa boleh buat khulasah dia? Siapa boleh ringkaskan ayat dia? Siapa boleh ringkaskan ayat dia? Sila. Begitu. Ustaz Azim buat. Jadi betul lah tu. Maksudnya, sekarang tadi kan kita pecahkan iktikaf mutlak. Jadi kalau orang tu dia masuk masjid, dia niat nak iktikaf, tanpa kata nak iktikaf sejam ke, 2 jam ke, 5 minit ke, tak ada. Jadi kalau dia punya iktikaf mutlak macam tu, lalu dia keluar. Dia keluar walaupun pergi tandas. Bila dia masuk balik, dia perlu memperbaharui niat dia. Bila tu dia perlu? Dia perlu memperbaharui niat dia. Kalau semasa dia keluar, dia tidak ada azam untuk masuk balik. Nanti kat depan ada dia punya mafhum dia. Kalau dia keluar, dia ada azam untuk masuk balik, maka dia tidak perlu tajdid niat. Okey? Dia dari i'anah ni pun ada khulasah. Wa kadza idza 'ada ba'da al-khuruj idza 'ada ba'da al-khuruj لغير نحو خلاء من قيده بها كيوم وكذا إن عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء. Man qayyadahu biha. Nampak? Jadi wakaza ni takdir. Wakaza ni maksudnya wajaba tajdidun niyah. Maksudnya wajaba tajdidun niyah. Wakaza. Begitu juga apa? Maksudnya kena tajdidun niyah, kena perbaharui niat. Idza 'ada ba'dal khuruj li ghairi nahwi khala'in man qayyadahu biha. Jadi man qayyadahu biha ni fa'il kepada 'ada. Ini surah kedua. Jadi kita terangkan ikut surah. Satu surah. Tidak ada berbelit.
Jadi wakaza ni, hukum selepas wakaza sama macam hukum sebelum wakaza. Hukum sebelum wakaza ni apa? Wajib memperbaharui niat kan? Hukum selepas surah selepas wakaza pun wajib tajdidun niyah. Bila ni? Surah yang kedua ni, orang itu dia telah mengkaitkan i'tikaf dia dengan apa? Dengan muddah. Dia telah mengkaitkan i'tikaf dia dengan muddah. Tetapi dia keluar untuk selain hajat, selain urusan buang air besar, buang air kecil. Wa kadza. Maksudnya apa? Dia juga perlu memperbaharui niat. Okey? Yang kita dah dapat dah 2 surah. Maksudnya siapa yang iktikaf dia muqaddar bimuddah, dia keluar untuk urusan selain daripada khala, maka dia masuk balik, dia perlu apa? Dia perlu tajdidun niyah. Dia perlu apa? Tajdidun niyah. Sebelum tu, yang dimaksudkan dengan wajabat tajdidun niyah ni, bukan wajabat tajdidun niyah ni bukan maksud dia kalau dia tidak tajdidun niyah berdosa, bukan. Sebab wajib ni, perkataan wajib ni, dia satu itlaq dia atas apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tapi dia ada itlaq lain wajib. Wajib ni maksudnya mala buddha minhu. Okey? Wajib di sini maksudnya mala buddha minhu. Benda yang kena ada. Apa maksud dia? Bukan maksudnya kalau dia masuk balik, dia tidak memperbaharui niat dalam 2 surah, dia berdosa dah, tak berdosa. Cuma dia tak dapat pahala iktikaf tu. Untuk yang kali kedua masuk tu, untuk masuk semula tu, kalau dia tidak tajdidun niyah, dia tidak dapat pahala i'tikaf. Okey? Dia tak dapat pahala i'tikaf. Okey, daripada surah kedua, kita boleh terbitkan surah ketiga. Begitu. Daripada surah kedua, kita boleh terbitkan surah yang ketiga. Daripada surah kedua, kita boleh terbitkan surah ketiga. Apa dia? Surah ketiga adalah apa? Siapa boleh keluarkan? Daripada surah kedua, kita boleh keluarkan surah ketiga. Tu. Itu dia. Daripada surah kedua kita keluarkan surah ketiga, maksudnya kalau satu orang itu dia takdirkan iktikaf dia dengan mudah, dia keluar pergi toilet, dia masuk balik, dia tidak perlu apa? Dia tidak perlu tajdidun niyah. Okey? Dah dapat dah 3 surah. 3 surah dah. Kita hafal sikit-sikit. Tidak dia serabut. Kita hafal sikit-sikit. Falau kharaja aziman. Okey. Falau kharaja aziman.
Falau kharaja aziman al-auda fa'ada lam yajib tajdidun niyati. Okey. Kalaulah keluarlah dia. Falau kharaja, kalau keluarlah dia. Dia ni kembali kepada kedua-dua surah. Okey. Dia ni falau kharaja, falau kharaja. Okey. Kita nak tengok ni. Kharaja. Kharaja ni dia kembali kepada mana? Dia kembali kepada kedua-dua surah. Dia kembali kepada dua surah. Dalam i'anah ada isyarat. Kalaulah keluarlah dia. Kalaulah keluarlah dia. Jadi, kalaulah keluarlah dia. Dia tu kembali kepada mana? Dia tu. Kembali kepada mana? Siapa boleh keluarkan? Jadi daripada ibarat ni, falau kharaja aziman al-auda fa'ada, kita boleh keluarkan dua surah. Jadi surah kita akan jadi 5. Kita akan dapat 5 dah masalah. Kita akan dapat 5 masalah. Jadi falau kharaja ni, dia kembali kepada sebelum ni. Jadi surah pertama, falau kharaja, okey, kembali kepada kullun. Falau kharaja ni dia kembali kepada apa? Kita takdir dia falau kharaja kullun mimman lam yuqaddirhu bimuddah wa man qaddarahu bimuddatin wa kharaja li ghairi khala. Itu takdir dia. Takdir dia apa? Walau kharaja kullun mimman lam yuqaddirhu bimuddah au qaddarahu bimuddatin wa kharaja li ghairi khala. Itu takdir dia. Wa kharaja li ghairi khala. Aziman al-auda fa'ada lam yajib tajdid dunia. So kita dah dapat dah 5 surah. Surah keempat adalah kalaulah seseorang yang tidak mengkadarkan iktikafnya dengan mudah tertentu, keluar ia hal keadaan berazam untuk kembali, lalu dia kembali, tidak wajib tajdid dunia. Surah keempat. Surah kelima, kalaulah orang yang telah mengkadarkan iktikafnya dengan satu tempoh dan keluarlah ia untuk tujuan selain khala, hal keadaan azam kembali, untuk kembali, maka tidak wajib tajdid dunia. So kita dah dapat kita dah dapat 5 surah. Kita dah dapat 5 masalah lah. Kita dah dapat 5 masalah. Jadi kan senang tu nak ingat. Oh macam ni surah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita dah tahu dah.
Okey? Jadi, dia punya elat dia apa? Dia punya elat dia. Kenapa kalau ada beza hukum antara azam dengan tak ada azam? Kenapa? Kita nak tengok pula, pergi kepada sebab. Kenapa ada beza hukum dalam keadaan ada azam dengan tak ada azam? Ada azam dengan tak ada azam. Dalam kitab I'anah sebut, li'anna azmahu 'ala al-'audi qa'imun maqaman niyati. Itu elak dia. Kenapa ada hukum beza antara azam dengan tak ada azam? Azam dengan tak ada azam. Sebab dia sebut gini, li'anna azmahu 'ala al-'audi qa'imun maqaman niyati. Kerana dia punya azam nak balik tu, kira hukum dia seperti dia ada niat. Dia ada niat. Okey? Nanti ambil nota, cuba tengok dalam surah Muddah. Okey? Dalam surah Muddah, nampak tak? Kan dia ada beza. Kalau dia muqaddar bi muddah, khalaq, keluar untuk khalaq, tidak memutuskan. Tapi kalau dia keluar, kalau dia punya i'tikafnya mutlak, walaupun keluar untuk khalaq, dia tetap memudaratkan. Di sini kita akan dapat satu perkara lagi. Kita akan dapat satu perkara lagi. Ada beza keluar untuk khalaq, keluar bukan khalaq. Tapi dia ada soalan. Kenapa dalam surah Muqaddar bimuddah, kalau dia keluar untuk khalaq, hukum dia tak sama dengan dia keluar bukan untuk khalaq? Itu pun ada disebutkan oleh fuqaha. Itu pun ada disebutkan oleh fuqaha. Ini kena faham dulu ni, masalah khalaq tak khalaq ni, sebab dia akan memberi faedah, bantuan untuk faham masalah yang seterusnya. Memberi faedah, faham masalah seterusnya. Sebab ulama sebut, kalau orang itu contohnya, dia niat, dia masuk masjid, dia niat nak iktikaf 1 hari, 24 jam. Jadi, oleh kerana khalaq, maksudnya keperluan buang air besar ni, keperluan buang air besar dan keperluan buang air kecil, itu adalah benda yang memang daruriyat manusia, maka dia ini telah mustathna. Walaupun dia tak istithnakan, tapi oleh kerana dia adalah daruriyat, maka dia ini adalah mustathna syara'an. Jadi khalaq ni, kenapa dia, bila dia tetapkan muddah kan 1 hari, jadi ghalibnya dalam masa 1 hari, orang akan ada keperluan pergi tandas. Jadi walaupun dia tidak istisnakan, dia kata saya akan iktikaf 1 hari kecuali kalau saya nak pergi tandas, dia tak perlu nak nyatakan kecuali kalau saya nak pergi tandas, tak perlu nak istisnakan. Tak sama, ambil wuduk tak sama hukum dia. Khalaq lain, khalaq saja, hajat. Jadi dia mustasna. Dia mustasna dhimnan. Dia panggil apa? Dia ini adalah apa? Mustathna dhimnan. Mustathna dhimnan. Dia masalah mustathna dhimnan ni, kita ada belajar. Okey, kalau kita nak faham, contohnya dalam masalah apa? Dalam masalah ijarah. Dalam masalah ijarah. Dalam masalah ijarah. Dalam masalah ijarah, ulama kata, kalau contohnya satu orang ini dia mengambil upah untuk buat kerja dalam masa 10 jam. Kan? Dalam masa 10 jam. Okey? Dalam masa 10 jam.
Jadi kalau dia ijarah dalam masa 10 jam, walaupun tak sebut dalam akad bahawasanya kecuali masa berak kencing, kecuali masa makan yang perlu, kecuali masa semayang, dia akan kal mustasnah, dia akan terkeluar automatik, tak perlu nak disyaratkan. Dia ada kaedah macam tu dalam fiqh. Dia ada kaedah yang begitu dalam fiqh. Kita boleh nak faham, cuba tengok dalam masalah apa? Cuba tengok dalam masalah ijarah. Macam contohnya waktu solat. Dalam masalah ijarah, maka dia terkecuali. Keperluan dia untuk pergi tandas apa semua, dia terkecuali. Tak perlu nak ada klausa khas dalam akad. Itu kalau dalam bab ijarah lah, akad. Kita tak perlu letak satu klausa khas bahawasanya kecuali. Maksudnya 10 jam itu kena diberikan pengecualian untuk pergi tandas, pergi, tak perlu sebut. Benda itu mustasna syarak, memang terkeluar. Sebut tak sebut, dia memang terkeluar. Satu benda yang mana tuntutan wajib syarak, wajib semayang kan. Satu lagi tuntutan keperluan asas manusia, makan, kita tandas. Okey? Jadi kalau kita faham sana, jadi kita juga faham di sini. Di situ ada dia punya apa? Dia punya persamaan masalah dia. Okey? Jadi kita dah dapat 5 surah. Kita dah dapat 5 surah. Sikit lagi. ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع وخرج لقضاء الحاجة ولو بلا شدتها وغسل الجنابة وإزالة نجس وإن أمكنهما في المسجد لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد وأكل طعام لأنه يستحيا منه في المسجد وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له لا الخروج لو قصدا ولا لغسل مسنون ولا يضر بعد بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه أو يحفش البعد فيضر ما لم يكن الأقرب غير لائق به ولا يكلف عني panjang ni. Sekarang ni, okey, kita dah dapat 5 surah. Sekarang ni kita yang lebih mencabar lagi dalam bab i'tikaf ni, yang lebih mencabar lagi dalam bab i'tikaf ni ialah masalah i'tikaf manzur yang al-masyrut fihi at-tatabu'. Ini lebih mencabar lagi. Al-i'tikaf al-manzur al-masyrut fihi at-tatabu'. Al-i'tikaf al-manzur al-masyrut fihi at-tatabu'. I'tikaf yang dinazarkan, yang disyaratkan padanya berturut-turut. Ini satu lagi bahagian. Ini ada satu lagi bahagian perbahasan yang sebenarnya lebih panjang. Lebih panjang. So kita tengok sikit-sikit. Sikit lagi kita ada. Wala, mula daripada situ. Wala yadurrul khuruj fi i'tikafin nawa tatabu'ahu. Ini
Wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'ahu. Kalau i'tikaf itu nazar dan dia nazarkan, dia letak syarat berturut-turut. Jadi dia punya uzur dia lebih longgar. Itu asas dia. Dia punya uzur dia lebih banyak. Keuzuran dia bukan hanya sekadar keluar pergi tandas. Ada uzur tambahan yang lebih longgar berbanding kalau iktikaf biasa. Okey? Iktikaf biasa. Okey, musannif memulakan bicaranya dengan ibarat wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'ahu. Tidak memudaratkan oleh keluar dalam i'tikaf. Okey? Dalam i'tikaf yang dia berniat berturut-turutnya i'tikaf tersebut. Ka'annawa i'tikafa usbu' aw syahrin mutatabi' wa kharaja liqada'i hajatin. Ini. Cuma ada satu tambih. Tambih ini ada disebut dalam kitab i'anah. Ada dalam i'anah. Dia perkataan tu nawa tatabu'ahu. Nawa tatabu'ahu. Dhaif tu. Dhaif. Faham tak? Nawa tatabu'ahu tu dia dhaif. Kalau dalam minhaj dinyatakan dia untuk tatabu' ni dia tak memadai dengan niat. Tidak memadai dengan niat, tetapi wajib apa? Wajib lafazkan. Kalau Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi dalam i'anah pun ada bagi sebut wallazi sahahu syaikhani adama wujubihi bin niyah. Tu kena tanda tu. Jadi nawa tatabu'ahu ni pengarang Fathul Mu'in dia ikut tarjih mutaakhirin. Sebahagian mutaakhirin yang tarjihkan begitu. Tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri dalam Tuhfah misalnya, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, bagi mereka kalau satu orang tu dia nazar saya nak iktikaf seminggu, tapi dia tak sebut seminggu berturut-turut, maka 7 hari tu tak wajib apa? 7 hari berturut-turut. Dia perlu apa? Lafazkan. Kalau dia kata saya bernazar niat iktikaf seminggu tanpa dia melafazkan yang berturut-turut, secara berturut-turut, maka dia tak wajib dibuat secara berturut-turut. Okey, kita tanda perkataan i'anah wallazi sahahahu syaikhani. Ini perkataan i'anah. Wallazi sahahahu syaikhani adamu wujubi bin niyah. Adamu wujubihi. Hi itu tatabu' bin niyah. Kalau perkataan Ibni Hajar dalam Tuhfah, was-sahihu annahu la yajibut tatabu'u bila syartin wa innawah. Okey, itu dua tu kena tanda lah. Siapa ada i'anah tak apalah. Siapa tak ada i'anah dia boleh tanda ke atas tu ini min haisul madhab, dhaif lah. Satu tulis wallazi sahahahu syaikhan adamu wujubihi bin niyah. Pandangan yang disahihkan oleh Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, adamu wujubihi ini tatabu' bin niyah. Okey. Kemudian yang dalam Tuhfah sekali dengan Minhaj,
was-sahihu annahu la yajibut tatabu'u bila syartin wa innawa. Itu pun ibarat minhaj tu. Okey? Ibarat minhaj apa? Was-sahihu annahu la yajibut tatabu'u bila syartin wa innawa. Dua ibarat tu penting untuk dijadikan catatan. Untuk dijadikan catatan. Okey, sekali lagi. Walladhi sahahu syaikhani adamu wujubihi bin niyati. Itu ibarat i'anah. Dan ibarat dalam minhaj sekali dengan tuhfa, was-sahihu annahu la yajibut tatabu'u bila syartin. Dia kena lafazkan. Kalau dia tidak lafazkan, maka tidak jadi. Okey? Okay, cukup setakat tu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi esok. Jadi yang kita dah pelajari tu difahami, disusun supaya dapat dalam minda, sebab dia akan ada tambah furuk yang baru. Dia akan ada tambahan furuk-furuk yang baru. Jadi yang telah dipelajari tu kita set dulu. Kita faham molek dulu. Kita susun dalam otak kita. Kemudian yang menyusul, masail menyusul tentang apa? Masalah nazar, tatabu' dan lain-lain. Banyak tu dia punya cabang-cabang lagi di hadapan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. InsyaAllah ada rezeki kita sambung esok. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bi rahmatika ya arhamar